ولقد كان من عظماء خلفائه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال والسبيل من اجتمعتم في حوليته وذكرى انتقاله من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ سيدنا الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله ورحمنا به. Dan sungguh berdasarkan hadis ini yang merupakan salah seorang khalifahnya Rasulullah SAW secara batin di medan keilmuan dan pengamalan dan ketaguhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pada petang hari ini kita memperingati haulnya beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hatta jaddada Allah ala yadihi ad-din fil qarn ats-tsani 'ashar al-hijri. Dengan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad diperbaharui agama ini pada abad ke-12. Wa balagat da'watuhu aqtaran wa afjajan wa buldanan fi syarq al-ardi wa gharbiha fi hayatihi alaihi ridwan. Dan dakwahnya Imam Al-Haddad mencapai seluruh penjuru dunia, seluruh pelosok negeri, semua kalangan masyarakat di masa hidupnya beliau. Thumma كانت من بعد وفاته في انتشار وتزايد في انتشار النفع بها إلى أيامكم هذه. Berterusan ilmu beliau itu tersebar di seluruh pelosok walaupun setelah kewafatan beliau hingga ke hari kita pada hari ini. فله منذ توفي عليه رحمة الله في مثل هذا اليوم في 7 من ذي القعدة في العام 32 بعد 100 والألف من هجرة النبي له 312 سنة. Dan beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sejak beliau meninggal dunia, sejak beliau wafat dahulu 312 tahun yang lalu, beliau wafat meninggal dunia pada tanggal 7 Zulhijjah pada tahun 1130 pada tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah, 312 tahun yang lampau. Walaqad quri'a ratibuhu alladhi jama'ahu من القرآن والأحاديث الواردة وأدعية العارفين قرئ في أيام حياته في حرم مكة المكرمة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. Ratib yang dikumpulkan oleh beliau yang isi kandungannya adalah firman Allah dan juga zikir serta doa daripada orang-orang yang saleh. Ratib beliau itu dibaca di zamannya, hatta ketika di Mekah pun dibaca, serta juga di Masjid Nabawi pun juga dibaca. ولقد حج وهو في 39 من عمره وفي أول جمعة من العام الجديد بعد الحج في شهر محرم قدم إماما ليؤم الناس في صلاة الفجر في حرم الله مكة المكرمة. Dan beliau melaksanakan ibadat haji saat itu usia beliau 39 tahun. Dan bertepatan pada usia 39 tahun tersebut beliau masih duduk di Makkah hingga datang tahun baru Hijriyah 1 Muharram bertepatan dengan hari Jumat di tahun tersebut, dan beliau diminta menjadi imam di Masjidil Haram di salat fajar, dan beliau menjadi imam pada tahun tersebut. وكان في شدة اتصاله برسول الله مع وفرة علمه للشريعة المطهرة يقول ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. Beliau yang mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan baginda Rasulullah dan juga ilmu yang begitu luas yang ada pada beliau. Beliau pernah mengatakan, tiada satu sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi melainkan saya berazam untuk melakukannya juga. لذا قال عنه الحبيب علي بن محمد الحبشي فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. Karenanya itu berkata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya Imam Al-Haddad beliau merupakan khalifahnya Rasulullah di dalam segala perkara beliau. Beliau yang meneruskan daripada sunnah dan adab dan perjalanan dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد.
Isi kandungan kata-katanya dan tulisannya mengandung hidayah kepada mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. الله أظهره لنفع عباده وأقامه للنصح والإرشاد. Allah yang mempopularkan beliau untuk dapat memberikan manfaat dan ilmunya menyebar bagi seluruh umat manusia. قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. Telah gembira hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau adalah merupakan daripada keturunan Nabi yang terbaik. فرع تسلسل عن كرام فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجاد. Beliau merupakan keturunan dari para usul, dari para leluhur yang mana mereka keturunan orang-orang mulia yang bermuara kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفاد. Beliau adalah penyampai ilmu mereka yang terdahulu kepada anak keturunannya dan kepada semua manusia. فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. Dan setiap orang yang ingin menempuh tariqah setelah masanya Imam Al-Haddad, mau tidak mau mereka pasti disadari atau tidak disadari mengambil manfaat dari tuntunan dan bimbingan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. خاطب العلماء وخاطب العباد. Beliau berdakwah kepada para ulama, beliau juga berdakwah kepada mereka yang ahli ibadah. وخاطب الأمراء وخاطب الرعية. Dan beliau pun berdialog, berdakwah kepada para pejabat, para pemimpin dan juga kepada rakyat jelata. وخاطب أهل الحرف والمهن وخاطب عوام الناس. Beliau juga menyampaikan ilmunya kepada mereka yang memiliki pekerjaan dan juga profesi yang pelbagai, dan juga beliau menyampaikan ilmunya kepada semua manusia. ودعا الكل إلى الله على بصيرة. Dan beliau mengajak mereka kepada Allah dengan basirah, dengan keilmuan. وهذه مكاتباته وحدها تحمل علوما غزيرة موجهة منها إلى العلماء ومنها إلى الحكام والسلاطين ومنها إلى أهل العبادات ومنها إلى عموم المتلقين والراغبين. Tulisan beliau dihimpunkan dalam mukatabat, tulisan-tulisan beliau yang kandungan tulisan-tulisan beliau itu ditujukan kepada para ulama, kepada para raja, kepada para pemimpin dan juga kepada semua umat manusia. وقد عظمت البركة في كتبه يتنور بها قلب القارئ ويحس بالمدد إذا قرأها. Itu tadi baru surat-surat beliau saja, belum lagi kitab-kitab beliau yang demikian agung manfaatnya, yang memberikan manfaat kepada umumnya manusia dan khususnya. وجزا الله السيد عبد الرحمن الحداد الذي أقامه الله لإحياء هذه الذكرى في البلاد على ما أقامه أيضا فيه من نشر كتب الإمام الحداد وترجمتها. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan pahala kepada Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Haddad yang menjadi sebab terlaksananya program pada malam hari ini, menghidupkan majlis-majlis seperti ini, dan juga beliau berusaha untuk menyebarkan tulisan-tulisan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. وقد ترجم ما ترجم منها إلى عدد من اللغات. Di antara kitab Al-Imam Al-Haddad yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. وكان يتبع التأثير والتنوير كل ترجمة ترجمت. Dan setiap kali kitab itu diterjemahkan kepada bahasa apapun akan terlihat cahaya, yakni manfaat yang didapat dari tulisan itu. حتى قبل سنوات أسلم بعض المسجونين في بريطانيا وكان سبب إسلامه ترجمة لكتاب سبيل الادكار للإمام الحداد، قرأها في السجن فاعتنق دين الله ودخل في الإسلام. Sampai diberitakan bahwasanya beberapa tahun yang lalu beberapa orang yang dipenjarakan di dalam penjara di Britania, beberapa dari mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebab masuk Islamnya mereka karena mereka membaca kitab Sabilul Iddikar karya Imam Al-Haddad yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan inilah yang membuat mereka tertarik sehingga masuk ke dalam agama Islam. وأجر الله على يديه خوارق كثيرة وكرامات كبيرة. كان الحبيب علوي بن شهاب يقول أستطيع أن أسرد له 100 كرامة و200 كرامة من حفظي دون الرجوع إلى الكتب. Terlalu banyak perkara luar biasa dan kekeramatan yang ada kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad,
sehingga dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, katanya kalau saya ingin menceritakan tentang kekeramatan dan keluar biasaan Imam Abdullah bin Al-Haddad mungkin sampai kepada 100 ataupun 200. ولم يكن يكترث بتلك الكرامات ولا يلتفت إليها وكان يعظم الكرامة العظمى الاستقامة على منهج الله. Dan dengan segala karamat yang agung tersebut, beliau sama sekali tidak melirik, tidak menoleh, tidak punya kecondongan kepada karamat-karamat tersebut. Tetapi obsesi beliau adalah dengan karamat yang paling agung berupa istiqamah di jalannya Allah. وكان آية من آيات الله وقدوة حسنة في كل مقام من مقامات اليقين. Beliau adalah merupakan salah satu contoh utama yang diikuti di dalam kedudukan keyakinan yang tinggi. تعجب بعض الناس في حسن تصانيفه وحسن ترتيبها وتعجب أن يصدر ذلك من إنسان عمي وهو ابن 4 سنوات وكيف تعلم هذه العلوم ثم أحسن التبويب وأحسن الترتيب للمؤلفات من مقدمتها إلى أبوابها وفصولها إلى خاتمتها وظن أنه يستعين بأحد يكتب باسمه وجاء يزوره لينظر الأمر بعينه. Sebagian orang mereka heran bagaimana bisa seseorang dengan keterbatasan, artinya Imam Al-Haddad, beliau sejak usia 4 tahun matanya buta, tidak dapat melihat. Tetapi beliau dapat menulis kitab-kitab yang banyak dengan demikian indahnya, dengan susunan yang demikian teratur, mulai dari muqaddimahnya, pembagian abwab, bab dan fasal-fasalnya, hingga penutupnya demikian indah, yang mana orang yang dapat melihat pun sukar bagi mereka untuk dapat melakukannya. Dan ini Imam Al-Haddad dengan keterbatasan pandangan matanya yang buta sejak usia 4 tahun, tetapi memiliki karya yang demikian indah. فرأى عجائب من الآيات ثم أيقن أنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Orang yang merasa hairan tentang keupayaan Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika melihat bahwasanya tulisan itu memang ditulis oleh beliau, maka terserlah atau ternampak kepadanya makna daripada firman Allah yang bermaksud sesungguhnya hakikat kebutaan itu bukan pada buta mata tetapi buta hati. ولقد سأله تلميذه الأخص سيدنا أحمد بن زين الحبشي عن طريقته طريقة آل بعلوي فقال مبنية على 5 أسس. Dan salah seorang murid kesayangan beliau, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, telah bertanya kepada beliau tentang tariqah Imam Al-Haddad yang merupakan tariqah para leluhurnya, Sadatina Al-Abi Alwi. Maka dijawab, tariqah mereka berada di atas 5 pondasi. العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah wara', yang kelima adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد كان غزير الدمعة من خشية الله. Dan beliau adalah orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. قد يبكي حتى يحمر وجهه. Kadang-kadang beliau menangis sehingga memerah wajahnya. وفي الخلوات كثير البكاء. Dan beliau pun di dalam kesendiriannya, dalam khalwatnya banyak menangis pula. وكم يعاتب نفسه في أبياته في ديوانه العظيم قائما بحق الانكسار من أجل الله مع عظيم اجتهاده. Berapa banyak kita melihat tulisan dan juga bait-bait syair beliau yang menggambarkan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah walaupun beliau memiliki kedudukan dan maqam yang tinggi dalam ibadahnya. فكان أيام تعلمه للقرآن وأخذه المبادئ في وقت الضحى يرجع من محل التعليم فيركع إما 100 ركعة أو 200 ركعة. هذه من عبادته اليومية من أيام صغره. Dan dahulu Imam Al-Haddad di masa kecilnya, tatkala beliau di awal-awal belajar Al-Quran, mengambil daripada dasar-dasar agama, sepulang dari madrasah, beliau yang masih kanak-kanak ini singgah di beberapa masjid untuk sholat di pagi hari tersebut antara 100 rakaat atau 200 rakaat. Dan ini di masa kecil beliau. وإذ قد اجتمعتم بدواعي الإيمان على هذا الخير والتعظيم لشعائر الله التي هي من تقوى الذي هو من تقوى القلوب
فأحضروا قلوبكم وتوجهوا إلى الرحمن. Seperti mana kamu semua hadir dalam majlis untuk mendapatkan ketingkatan di dalam iman dan juga duduk bersama-sama untuk memahami tentang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu semua menghadirkan hati kamu sementara kamu berduduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن ذكر الأنبياء وذكر العباد الصالحين قربة إلى الله جاء بها القرآن. Sebab mengenang para nabi-nabi dan sebutan mereka dan juga para wali-wali dan salihin, maka mengenang dan menyebut mereka adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala.